الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Siapa ingat berapa bulan ini? 12 Oktober bersamaan dengan berapa? Zulhijjah tak apalah, yang pentingnya dalam Zulhijjah 1435 Hijrah insya-Allah. Okey, terakhir sekali kita bincang kaedah yang ke berapa? 11 dah habis belum? Dah. Kaedah yang ke-11 dah selesai. Jadi kita masuk kaedah yang ke-12. Okey, daripada kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'ah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ringkasnya, kitab ini berkaitan dengan qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang diberikan untuk kita, ibarat formula yang kita gunakan untuk memahami hukum fiqh. Okey. Kaedah yang ke-12 berbunyi la budda minat taradi fi jami'i uqudil muawadat wa uqudil tabarru'at. Okay, tambah sikit wal fusukh al ikhtiyariyah. Mesti ada keredaan dua pihak dalam semua akad pertukaran. Okay, bahasa Arabnya muawadat, dan akad pemberian tabarruat, serta pembatalan yang di bawah pilihan, fusukh ikhtiyariyah. Batal tapi batal yang ada pilihan. Okay. Batal yang masih tertakluk kepada pilihan dua pihak. Okay. Maknanya kita akan tengok nanti ada jenis pembatalan yang tidak tertakluk kepada pilihan, okay, yang mesti dibatalkan. Okay. Keredaan. Okay, kaedah tu faham la budda min at-taradi fi jami'i uqudil muawadat wa uqudit tabarruat wal fusukhil ikhtiyariyah. Okey, untuk sebarang pertukaran akad. Bila sebut akad ni, rasanya dah jelaskan sebelum ni kot agaknya. Akad ini ialah simpulan. Asalnya min syarrin nafas wa min syarrin nafathati fil uqad. Okey, so aqdun jamak dia uqad. Simpulan, tu asal perkataan tu lah. Okay, simpulan. Dan akad ini ialah apa sahaja bentuk yang menyimpulkan sesuatu urusan. Okay, dalam jual beli, dalam mazhab Syafi'i kena ada apa? Kena ada lafaz menunjukkan seseorang itu jual, dan lafaz yang menunjukkan seseorang itu beli. Biar tukar dengan apa? Ishtara itu lebih kurang, okay, yang bermaksud demikian, saya jual dan saya beli. Itu antara syarat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah untuk mewujudkan akad jual beli tersebut. Okay. Dan sebahagian mazhab mensyaratkan adanya redha dalam akad. Tidak perlu kepada lafaz dalam beberapa perkara lah. Okay. Yang ini saya rasa kita dah jelaskan dulu. Cuma saja nak tekankan kembali apa saja akad yang akad untuk pertukaran, okey, dan juga untuk tabarruk. Tabarruk ni ialah seseorang memberi tanpa ada balas. Okay, yang tadi tu muawadah ni dia pertukaran, dia bagi dia dapat. Macam barter trade kan lebih kurang, ataupun pembelian bagi dapat. Kalau tabarruk kita bagi, kita tak dapat yang fizikal. Pahala dapatlah insya-Allah kan kalau ada keikhlasan. Serta juga pembatalan fusukh ikhtiyariyah. Okey, batalkan sesuatu dengan pilihan. Dalam urusan yang dibenarkan untuk
membuat pilihan. Tapi kalau dalam urusan yang tak boleh, yang tak ada pilihan, okey, tak perlu redha. Okey, itu secara umumnya maksud kaedah yang ke-12. Seterusnya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan perkara ini ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya dalilnya ialah Al-Quran dan As-Sunnah serta Al-Ijma'. Sunnah kalau tengok dalam nota kaki seperti hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Okey, sesungguhnya darah antara kamu darah kamu, harta kamu haram ke atas kamu seperti haramnya hari ini. Dan maknanya seperti haramnya hari apa? Hari haji kan, di bulan ini, di negeri ini. Okey, maksudnya daripada hadis ni kita faham, untuk nak ambil darah orang ataupun harta orang, apa hukum dia? Haram. So ini menunjukkan nak ambil kena ada redha. Okey, kena ada redha. Okey, kemudian ijma' seperti yang disebutkan dalam Al-Ifsah, kitab Ifsah berkenaan dengan ijma'. Seperti yang Allah Ta'ala sebut tentang akad pertukaran. Ini dalil-dalil yang sebagai penyokong kepada kaedah ini, okay, berkenaan dengan aqdu al-muawadat, akad pertukaran, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali siapa ada iPhone, Samsung dan sebagainya kan, diminta untuk buka lah Quran tu, bukan untuk silent kan, minta untuk silent tu untuk solat je kan. Ni nak bunyi lah tapi angkat cepat-cepat. Okay, buka lah buka apa? Buka surah ni dan tengok maksud dia. Kalau suruh buka terjemahan tu nampak macam macam ketinggalan zaman kan. Tapi boleh je kan, kalau siapa-siapa ada terjemahan, yang pentingnya buka sekarang ni dan perhatikan maksudnya. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Dah dapat dah? Cuba siapa dapat tu bacakan terjemahan dia. Dia ambil, Syekh ambil sebahagian. Tapi kalau kita nak faham, kita kena baca daripada mula. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Okey, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu secara salah kan, secara tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka, secara redha. Okey, jadi ini menunjukkan bila cara kita nak faham ayat ini ialah dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Perniagaan adalah satu kata nama menyeluruh untuk semua yang dimaksudkan, bagi semua yang dimaksudkan untuk keuntungan dan pendapatan. Maksudnya perniagaan itu maksudnya ialah apa sahaja yang kita buat untuk dapat keuntungan dan dapat pendapatan. Okey. Jadi kalau nak buat tijarah, harta itu adalah haram, akan bertukar menjadi halal dengan tijarah. Dan tijarah itu mesti ada taradin, iaitu keredaan antara dua belah pihak. So ini dalil lah kepada kaedah yang kita bacakan tadi. Kopi ni dia mengganggu saya lah, tapi tak apalah kan, rezeki, jazakallah khairan kan. Lagi saya keluarkan soalan, masa tanya soalan tu saya minum sikit. Okey, Allah Ta'ala jelas yang tu ayat ini untuk aqdul muawadat, akad pertukaran. Okey, kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan akad pemberian, tabarruat. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Okey, ini adalah berkenaan dengan mas kahwin. Ini adalah berkenaan dengan mas kahwin. Cari juga sekarang
Maksud dia kan, kalau kita baca daripada awal, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, kemudian jika mereka dengan suka hati, dengan redha memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu, maka fakuluhu hani'an mari'ah, makanlah secara sebagai nikmat yang lazat lagi baik. Okey, kesudahannya. Okey, maka kat sini huraiannya. Itu maksud ayat tadi berkenaan dengan mas kahwin. Boleh tak kita bagi kemudian kita ambil balik? Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh ke tak boleh? Dia kalau soalan umum jawab pun kena umum lah, tapi diperincikan. Boleh kalau dia redha, tak boleh kalau dia tak redha. Okey. Maka pemberian seorang isteri yang mulia kepada suaminya terhadap mahar atau sebahagiannya, maknanya isteri itu dia bagi, dia dah dapat mas kahwin semua, dia bagi keseluruhan mahar ataupun sebahagian. Allah syaratkan padanya kerelaan hati. Allah syaratkan untuk nak sahkan benda itu mesti hatinya rela ataupun redha. Inilah dia keredaan, dan semua bentuk tabarruat adalah sama dengan mahar. Okay, walaupun ayat ini menjelaskan tentang mahar, mas kahwin, tetapi mahar itu adalah dalam spesies, kan, dalam kategori apa? Tabarruk, pemberian tanpa balas. Okey, jadi apa sahaja bentuk pemberian tanpa balas memerlukan kepada redha. Faham? Okey, lain daripada mahar apa dia, contoh lain? Ada tak lain daripada mahar yang masuk dalam tabarruk? Apa dia? Ni masa untuk minum. Bismillah. Zakat dia masuk mana? Zakat contoh yang baik untuk tabarruk, tetapi dia dikecualikan kerana tiada pilihan. Faham tak? Kat atas tu, di bawah pilihan kan, dekat kaedah, serta pembatalan yang di bawah pilihan orang tu. Dia nak batalkan ikut pilihan dia, dia diberi pilihan untuk membatalkan. Tapi boleh tak zakat ni, dia adakah seseorang tu yang wajib bayar zakat, dia diberi pilihan untuk tidak memberi zakat? Tidak. Maknanya boleh paksa tak? Boleh, kan? Okey, sekarang ni nak cari yang tak boleh paksa. Suami bayar bil. Suami bayar bil? Tolong suami. Tolong suami bayar bil. Bagus, masya-Allah, kan? Semoga ramailah isteri-isteri macam tu. Okey, maknanya apa saja bentuk itu mungkin masuk dalam hibah. Kan? Hibah. Okey, sedekah yang tak wajib. Sedekah tapi tak wajib. Hadiah. Itu semua termasuk dalam tabarruk. Okey. Jadi kita faham sekarang ni macam mana ulama kita mengambil satu dalil, yang berkenaan dengan mahar, tapi mereka melihat kepada jenis mahar itu ialah tabarruk. Dengan itu Allah sebut mahar, tetapi maksudnya ialah untuk semua jenis tabarruk. Faham? Okey. Kemudian maka semua jenis jual beli ini barulah selepas kaedah, selepas dalil diberikan. Selepas diberikan dalil, sekarang ni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di nak ceritakan tentang perkara-perkara yang termasuk dalam dasar dan dalil ni. Okey, apa dia? Semua jenis jual beli, urusan rekod. Okey, semua jenis jual beli, urusan rekod ni maksudnya wathiqah ni apa? Saya terjemah rekod lah. Apa sahaja bentuk catatan, kan? Okey. Sewa beli, sewa, perkongsian, wakaf, wasiat dan hibah. Okey. Memerlukan redha dua pihak. Memerlukan redha dua pihak. Saya tulis redha macam ni kerana kalau tak silap saya tengok dalam kamus beginilah ejaan dia. REDA. Reda dengan redha sama. Sama juga dengan bela dengan bela. Okey. Okay. Jadi jangan rasa pelik lah, kan? Okay. Ini tak, bukan REDHA,
Kan kita biasa tulis redha, nak seolah-olah nak jadikan dot lah kan. Okey, okey, jadi semua bentuk jual beli, urusan rekod, penulisan dan catatan dan sebagainya, sewa, ijarat, okey, perkongsian, masyarakat, wakaf, al-waqf, wasiat dan hibah. Okey, memerlukan kepada redha kedua belah pihak. Okey, teruskan lagi. Begitu juga dengan nikah dan lain-lain, merangkumi. Okey, begitu juga dengan nikah dan lain-lain, termasuklah semua akad dan pembatalan. Tidak sempurna kecuali dengan redha orang yang berurusan dalamnya, kerana, baca dulu lah, lepas tu kita uraikan. Kesemuanya memindahkan hak milik dari seorang individu kepada yang lain, atau memindahkan hak atau mengubahkan hal yang terdahulu. Ini semua menuntut keredaan. Okey, satu-satu Yang belakang ni okey lah kan. Muka surat 1 tu tak ada masalah kan, jual beli, urusan rekod, sewa. Maknanya nak mengubah kan, ini milik siapa, ini kepada milik siapa kan. Boleh tak mengubah gitu je? Orang yang duduk kerja dekat mana? Kerja dekat pejabat tanah kan. Boleh tak dia mengubah ikut suka dia lah kan. Masa dia yang jaga, dia nak ubah-ubah. Yang dia suka orang ni, dia suruh ubah kan. Dia suruh ubah, boleh. Dia memerlukan kepada keredaan pihak yang nak diubahkan tu. Okay, nama daripada A kepada B. Sewa, okay, makruf lah semua ni. Dia kata, beliau mengatakan lagi, begitu juga nikah dan perkahwinan dan lain-lain. Apa sahaja bentuk akad yang merangkumi semua akad dan pembatalan. Okey, termasuklah kat sini nanti insya-Allah dia akan jelaskan cerai dan sebagainya, semua itu. Okey, tidak sempurna kecuali dengan redha orang yang berurusan dalamnya. Okey, maknanya boleh tak seorang tu dipaksa untuk menceraikan isterinya? Boleh ke tak boleh? Tanpa sebab, tanpa hak? Tak boleh. Okey, dia jatuh kafir, kemudian dia dipaksa untuk pisahkan isteri dia. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, pasal ada hak, ada sebab. Okey. Okey. Kerana kesemua yang disebut tadi merupakan pemindahan hak milik. Itu nombor 1. Pemindahan hak milik. Okey, daripada seorang kepada seorang, daripada individu kepada individu. Kedua, pemindahan hak. Apa beza hak milik dengan hak? Bezanya ialah kan, ataupun buanglah yang pertama tu pemindahan milik, tak sebut hak, jadi pening. Pemindahan milik. Okey, yang kedua ialah pemindahan hak, atau memindahkan hak kan, ataupun mengubah hal yang terdahulu. Okey, maknanya mengubah sesuatu yang terdahulu dengan sesuatu yang terkini. Okey, faham ke tak faham dia ni? Apa maksud pindah milik dan apa maksud pindah hak? Apa beza antara milik dengan hak? Milik kita punya. Okey, ini milik saya dengan ini hak saya. Ada beza tak? Oh, hak belum dapat lagi. Kena minum kopi dulu. Ada lagi jawapan lain tak? Tak, saya kata hak saya. Ini milik saya dengan ini hak saya. Okay, dalam bahasa fiqh, milik itu ialah sesuatu yang dimiliki. Hak itu ialah sesuatu yang dimiliki juga. Tapi yang pertama tadi dia lebih kepada fizikal, yang ini dia lebih kepada hak cipta. Lebih kepada hak cipta, lebih kurang. Dia tak nampak. Hak cipta terpelihara kan, dia masuk dalam pemilikan ke ataupun masuk dalam hak? Dia masuk dalam hak. Pasal dia hak cipta. Hak cipta ni apa dia? Saya memiliki kereta. Nampak tak kereta tu? Saya ada hak cipta mengimport kereta. Mana hak cipta? Ada kat mana? Dia panggil hak cipta. Hak apa lagi? Ada tak perkataan lain selain daripada hak cipta? Kalau buku apa semua kan, patent tu hak cipta lah. Ada tak benda lain? Ada kan? Benda tu lah yang dimaksudkan dengan hak kat sini. Okey.
Boleh mempunyai izin. Dia izin untuk cetak, izin untuk guna nama. Boleh tak contohnya, saya tak kerja di mana lah? Saya tak kerja di Universiti Malaya, tapi saya guna nama Universiti Malaya. Kenapa? Tak ada hak. Kita tak sebut tak ada milik, kita sebut dia tidak berhak. Kita tak sebut dia tidak bermilik kan? Faham yang tu kan? So itu membezakan antara milik dan hak. Boleh? Kalau faham yang tu, alhamdulillah. Atau mengubah hal yang terdahulu, tughayyir al-hal as-sabiqah. Hal yang terdahulu tu secara umumnya bermaksud sesuatu yang maklumat yang terdahulu diubahkan kepada maklumat yang baru. Dan ini semua menuntut keredaan, memerlukan kepada reda antara dua pihak. Contohnya, kalau saya tak duduk dekat universiti, saya duduk kat UKM tapi saya tak duduk dekat Universiti Malaya, kan? Boleh tak guna nama UM? Tak boleh. Tapi kalau UM bagi benarkan, boleh tak? Boleh. Tapi dia kena ada sesuatu lah. Contohnya pensyarah, pelawat ke, benar tak? Boleh UM. Kalau dia orang bagi hak tu, saya boleh guna lah. Okey, tengok seterusnya. Justru, maknanya sekarang ni bila sebut justru ni, sebelum tu adalah maklumat. Sekarang tengok pada dia punya praktikalnya. Sesiapa yang dipaksa atas satu akad, untuk melakukan satu akad, atau pembatalan, untuk membatalkan sesuatu akad tanpa hak, tanpa dasar yang benar, maka akadnya dan pembatalannya adalah terbatal, tidak dikira, di mana kewujudannya sama dengan ketiadaannya. Maksudnya sama ada dia kata ataupun dia ikut paksaan tu, ataupun dia tak ikut, sama je. Maknanya tak kira lah. Faham kan? Faham? Kita ada kereta, kita diminta untuk diminta untuk apa? Untuk mengatakan, dipaksa untuk mengatakan bahawa kereta ini bukan kita punya. Adakah kereta itu terlepas daripada milik kita? Tak. Maknanya kalau lepas tu, kalau pergi ke mahkamah semula, kan, itu masih hak kita, kerana kita dipaksa tanpa hak, tanpa sebarang justifikasi yang benar, yang betul. Teruskan. Dikecualikan daripada dasar yang umum ini, orang yang dipaksa atas satu akad, maksudnya dipaksa untuk membuat satu akad atau pembatalan hak. Sekejap. Okey. Tambah kat situ. Atau pembatalan dengan hak, bukan hak. Tadi tanpa hak kan? Boleh tak? Kena ikut saya elok-elok kan? Baris yang ketiga sebut dipaksa atas satu akad atau pembatalan tanpa hak kan? Di sini dipaksa atas satu akad atau pembatalan dengan hak. Faham? Faham tak? Maknanya tadi dia diminta batalkan secara zalim. Di sini dia diminta untuk batalkan secara hak, secara hukum yang sah. Secara sah lah kat sini. Kalau nak rasa pening, tulis dalam kurungan hak tu ialah sah. Saya faham, tapi kadang-kadang kalau kita tak faham, buatlah begitu. Keterangannya, tengok. Jika seorang insan enggan membuat sesuatu yang wajib ke atasnya, maka dia boleh dituntut untuk membuatnya. Dia maknanya yulzam bihi, ilzam dituntut, dipaksa lah. Dan pemaksaannya adalah dengan hak, dengan benar, dengan cara yang sah. Dia buat contoh kat situ rasanya. Jika dia dipaksa untuk menjual hartanya bagi melangsaikan hutangnya, atau bagi membeli sesuatu yang wajib dibeli daripada nafkah yang wajib dibeli, iaitu nafkah atau pakaian atau sebagainya, ini merupakan pemaksaan dengan hak, pemaksaan dengan cara yang benar, cara yang betul. Boleh? Faham ya? Faham tak sekarang ni? Boleh faham ke tak boleh faham?
Kena berhenti. Kita nak tengok betul-betul faham ke tak. Contohnya cerai kan? Contoh tengok kat sini, jangan pergi jauh-jauh. Sekarang ni hutang. Dia ada banyak hutang dan dia ada banyak harta. Tapi harta tu ialah harta yang bukan duit. Contoh, katalah dia hutang apa? Dia hutang 100,000. Dia ada kereta, ada berapa kereta? 10 kereta. Yang mana kalau dia jual 5 kereta, dia dah boleh bayar dah 100,000 tu. Satu kereta tu lebih kurang dalam 20,000. Dia masih lagi ada 5 kereta. Semua dia dapat mungkin dari harta pusaka kan. Banyak yang terkorban apa semua dia dapat. Kereta je semua kan. Macam mana? Kalau dia dipaksa, boleh tak dia kata saya dizalimi depan hakim kan, saya dizalimi, saya dipaksa untuk menjual kereta saya tak reda. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Kerana yang datang tu menuntut hak, nak bayar dengan duit, dia tak ada. Tapi kalau dia jual dan dengan jualan itu dia boleh bayar, mahkamah berhak untuk ilzam, untuk memaksanya berbuat demikian. Dan dia reda ke tak reda, tak kisah. Okey? Itu kena ingat. Itu satu contoh. Kemudian satu lagi, membeli sesuatu, itu contoh melangsaikan hutang. Satu lagi, membeli sesuatu yang wajib dibeli daripada nafkah. Dia wajib beli makanan untuk keluarga dia. Duit dia tak ada, tapi dia ada banyak macam-macam. Dia ada apa macam-macam. Letaklah apa benda yang kadang mungkin dia ada gerai ke kan, mana dia ada bahan-bahan, letaklah apa benda contoh ke, dia ada kerusi ke, dia ada kipas banyak, jam banyak. Kadang jam kan, pergi sana dapat jam, pergi sini dapat jam, ataupun buku banyak kan. Okey. Jadi duit dia tak ada. Kat sini kalau sampai ke tahap mahkamah, dia kena jual lah benda tu. Mahkamah boleh putuskan bahawa dia kena jual barang-barang dia untuk dapat duit menampung keperluan makanan tadi, keperluan pakaian, keperluan lain-lain, nak pergi hospital dan sebagai contoh lah. Ini merupakan pemaksaan dengan hak, dengan cara yang benar. Dia tak boleh kata saya tak reda kipas-kipas saya tu dijual, tak boleh kan. Demikian juga dengan benda yang dikongsi yang rosak jika dibahagikan. Faham tak? Benda yang tak boleh dibahagikan. Katalah kita kongsi beli van, boleh tak potong dua van tu kan? Bila rasa tak nak kan, okay, tak apalah, aku ambil bahagian kanan, aku ambil bahagian kiri. Boleh? Tak boleh. Ataupun depan belakang potong, tak boleh. Kat sini, jika salah seorang rakan kongsi enggan menjualnya kepada rakannya, maka dia dipaksa untuk menjualnya dengan satu paksaan yang sah. Paksaan tu bukan paksaan yang zalim. Kenapa? Kerana benda tu tak boleh nak diasingkan. Dan orang yang paling berhak untuk sesuatu benda yang tidak boleh diasingkan ialah rakan kongsi. Al-jaru ahaqqu bisyufa'ah. Jiran itu dalam hadis tu maksudnya jiran lah, lebih lebih berhak untuk mendapat bahagian yang orang sebelah rumah tu. Kalau nak jual, pertama sekali kat jiran dia. Kalau tak mampu, cerita lain. Demikian juga orang yang wajib menceraikan isterinya atas salah satu sebab yang menuntut. Salah sebab yang mujibah ni yang macam tadilah, yang menuntutnya untuk membuat perkara tersebut. Memaksanya. Lalu dia enggan, maka dia dipaksa menceraikannya dengan hak, dengan benar, dengan cara yang sah, paksaan yang sah. Dia tak boleh kata saya tak reda, mereka telah mengambil, dia tetap isteri saya. Tak ada kan. Tak payahlah nak, apa dia panggil, nak kan, orang yang bercerai ni dia jadi apa, gila talak kan. Tak payahlah nak gila talak kan. Dia kena reda je lah dengan benda tu. Dan ini kadang-kadang berlaku apabila seseorang suami itu jatuh murtad kan. Bila jatuh murtad, pergi mahkamah pisahkan. Ataupun mungkin dengan kalau dalam hadis Nabi tu ada seorang perempuan yang tak boleh hidup dengan suami dia, atas sebab-sebab tertentu, maka
dalam hadis tersebut Rasulullah mengarahkan suaminya untuk menceraikan perempuan itu. Dia ada khilaf lah sama ada talak, cerai ataupun khulu'. Satu pendapat mengatakan khulu', iaitu dia kena bagi balik mas kahwin dia untuk pisahkan diri dia. Sebahagian lagi mengatakan bagi balik dan tetap kena lafazkan cerai itu. Jadi di situ dia dipaksa dengan cara yang dengan paksaan yang hak, bukan paksaan yang zalim. Faham tak benda ni? Maknanya kita dah faham sekarang ni, paksaan itu tak semestinya salah. Kita paksa anak kita makan tangan kanan, tak bagi dia makan tangan kiri, guna tangan kiri. Salah kita ke dia yang salah? Boleh tak dia beri telefon hak asasi kanak-kanak kan? Mengatakan apa? Ayah saya paksa saya makan guna tangan kanan. Kalau dalam Islam tak boleh. Dia tak boleh buat gitu. Pasal apa? Pasal itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Demikian juga contoh lain. Jika wajib ke atasnya membebaskan hamba kerana kafarah atau nazar, lalu dia enggan, maka dia dipaksa melakukannya. Dia kena juga buat. Contoh-contohnya amat banyak selain apa yang dinyatakan. Jadi kalau siapa yang melanggar hukum, dan dia kena buat sesuatu untuk nak sebagai hukuman terhadap pelanggaran hukum itu, kemudian dia tak nak buat, boleh tak kerajaan paksa? Jawapan dia boleh. Ada soalan? Kereta tadi kereta yang mana tu? Dua kereta. Kalau dia ada satu kereta nak selesaikan hutang, kalau dia jual kereta tu, dia dah tak ada kereta. Tapi kalau dia jual kereta tu, dia boleh bayar balik hutang. Tengok kepada keadaan. Dia kalau kadang-kadang itu sebenarnya urusan ni adalah satu urusan yang berkaitan dengan ilzam. Bila sebut ilzam tu, pihak yang berautoriti, berkuasa. Pihak berkuasa lah yang akan menilai benda tu. Dia akan menilai. Mungkin antara caranya ialah pihak berkuasa, iaitu hakim di situ, akan memberi saranan ataupun memutuskan satu hukuman lah kiranya, bahawa dia jual, sebahagiannya dia bagi, dan sebahagian lagi dia beli kereta yang dia panggil apa, downgrade sikit lah. Tadi grade tinggi kan, so dia downgrade sikit, kereta lain yang lebih murah, ataupun motor, sekiranya dia ada lesen motor. Itu boleh diputuskan. Kalau mahkamah Islam dia lebih bersifat apa? Kemanusiaan lah. Kalau si suami berhutang, boleh tak isteri itu dipaksa membayar? Suami yang berhutang dan suami meninggal, boleh tak isteri itu dipaksa menjualkan rumah untuk membayar hutang? Suami hutang, kemudian dia meninggal, isteri yang kena bayar. Nampak macam pelik sikit lah. Kenapa? Kerana yang wajib memberi nafkah ialah suami tu. Dan isteri tak wajib memberi nafkah. Betul tak? Jadi maknanya memberi nafkah kepada suami itu, adakah tanggungjawab isteri? Tak kan? Maksudnya katalah kalau suami itu dia miskin, isteri itu kaya, wajib tak isteri ni, disebabkan dia kaya, wajib tak dia bagi dia apa dia bahasa kita apa? Memberi nafkah tu maksudnya menyara suami dia? Tak kan? Jadi kalau itu pun tak wajib, apatah lagi hutang dia. Tapi kalau dia nak bagi, tak apa, dipaksa. Setakat ni saya tak nampak lagi dalil yang ke arah tu lah. Kalau hak, adakah hak isteri membayar? Adakah hak isteri membayar hutang suami? Hak maksudnya wajib? Tak, dia tak wajib. Tak wajib. Tapi kalau ada harta pusaka
bayar dulu. Kalau ada harta pusaka isteri tak kisah. Kalau ada harta pusaka suami tu, memang hutang kena bagi dululah, selesai. Itu makruf lah. Segala apa harta dia tu, pertama sekali adalah hutang. Kan? Kalau dah selesai hutang, ada lebih maka apa? Sebelum tu pengurusan jenazah tu. Jangan bagi-bagi nanti dia nak mandi pun tak, air pun tak dia nak bayar kan. Tak boleh, dia jenazah tu dulu. Mungkin nak kena beli kafan apa semua. Selesai yang tu barulah bagi kepada waris-waris. Okey? Itu cara dia. Kalau dah bagi, maknanya tak ada lah. Kalau dah bagi maksudnya tidak dituntut semasa sebelum tu. maknanya masa nak kita iklankan hutang tak ada. Orang tak tuntut. Kemudian kita pun uruskan jenazah daripada duit tu. Kemudian kita pun bagi-bagikan. Dah lepas tu setahun barulah datang orang minta hutang. Maka hutang itu dibayar daripada harta yang diberikan tadi lah. Mana kutip balik semula. Bagi balik. Kena bagi lah. Kena bagi. Pasal bukan hak dia, hak yang lebih utama ialah hutang tu. Hutang tu walaupun tak bertulis, dia kembali kepada kaedah nak menentukan adakah hutang itu sah ataupun tak sah. Jadi kalau katalah pihak yang berautoriti, sama ada hakim ataupun mahkamah syariah, memutuskan jabatan agama ke, memutuskan dakwaan tu ada tapi tak sah. Tak sah lah. Kaedah 10 Ustaz. Kaedah yang kita dah belajar sebelum ni, saya pun tak ingat kaedah berapa, 10 kot agaknya kan. Okay, nak pastikan dakwaan itu benar ataupun tidak. So, dia kena bayar dengan duit wasiat dia lah. Pusaka. Kalau duit isteri dia tak boleh lah. Duit dia tu siapa? Isteri. Duit isteri. Dia kalau nak bayar boleh. Boleh. Tapi kalau tapi bukan wajib ke atas dia untuk bayar. Atas kerelaan Memanglah. Kalau dia tak reda, dia tak nak bagi, tak bagi lah. Sebab tu kena buat balik kat bini lah. Kan? Jadi kalau kita jadi apa-apa, dia tolong. Jadi kalau dia pusaka, isteri kena bagi. Kalau Duit pusaka tadi, duit pusaka, duit pusaka suami yang dah meninggal tu, okey, memang kena bagi. Wajib bagi daripada duit pusaka tu dulu. Hutang, selesai hutang. Okey. Lepas tu ada lebih baru urusan jenazah. Ada lebih barulah apa tadi? Dibagi-bagikan kepada pewaris. Okey. Baik, kaedah yang ke-13, habis cepat hari ni, ialah al-itlafu yastawi fihi al-mu'tamidu al-muta'ammidu. Okey, salah, ta dulu bawa ain. Muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Kerosakan ataupun penghapusan. Tidak dibezakan antara orang yang sengaja, jahil dan lupa. Okey, sekiranya berlaku kerosakan ataupun penghapusan, kerosakan, kan seseorang tu menghapuskan sesuatu, tidak dibezakan, kita tak bezakan antara orang yang sengaja, orang yang jahil dan orang yang lupa. Semuanya kena bertanggungjawab. Baik, kita baca dulu, kemudian kita bincang bersama. Dasar ini merangkumi kerosakan terhadap jiwa yang terhormat. Jiwa yang terhormat maksudnya ialah yang tidak bersalah. Okey. Al-nufus al-muhtaramah ataupun al-maksumah. Okey, jiwa yang terpelihara. Kalau katalah seorang tu dia bunuh orang lain tanpa hak, pembunuh boleh tak dibunuh? Kan? Boleh dibunuh kan? Semula kalau dia bunuh dengan sengaja, okey, hukuman dia adalah qisas, dibunuh semula. Dia dibunuh. Di sini jiwanya tidak terhormat, maksudnya tidak terpelihara. Okay, tapi kalau kerosakan terhadap jiwa yang terhormat terjaga, okay, harta dan hak, okay, maka ini termasuk dalam kaedah kita. Okay. Huraiannya, sesiapa yang merosakkan atau menghapuskan sesuatu daripada tiga perkara ini, iaitu jiwa, harta dan hak, tanpa hak, maknanya dia buat tanpa sebarang kebenaran daripada agama, maka dia dipertanggungjawabkan, sama ada dia sengaja, jahil maupun lupa.
Okey. Disebabkan inilah Allah mewajibkan diat dalam pembunuhan secara silap, secara khata'. Kat belakang tu ada punya ayatnya, sekejap kita baca. Okey, dalilnya ialah Allah wajibkan diat. Kan diat ini ialah ganti rugi kan, dalam pembunuhan secara silap, secara khata'. Cuma dibezakan antara orang yang sengaja dan yang lain, iaitu yang tak sengaja, dari sudut wujud dosa dan hukuman dunia dan akhirat pada haknya, pada diri dia lah, dan tidak wujud pada orang yang ma'zur, yang dimaafkan kerana kesilapan atau lupa. Okay, maksudnya sekarang ni contoh yang diberikan ialah bunuh orang secara, ada berapa jenis? Adakah semua orang yang membunuh itu dibunuh kembali secara qisas? Ada berapa jenis? Ulang kaji, salah pun tak apa. Satu, dia bunuh secara sengaja. Katalah dia pergi memburu, kan, masa memburu tu dia nampak seorang ni yang memang dia dah bergaduh kan, kata alang-alang dah depan mata kan, tembak lah. Lepas tu lari lah. Dia ingat orang tak tahu apa semua kan, cek balik semua dapat. Okay. So ini bunuh secara sengaja. Yang kedua, dia tembak, dia membidik. Dia tak, apa perkataan dia? Membidik, betul. Dia membidik, maknanya dia target lah kan, target elok kan. Rusa depan ni, oh cantik rusa ni kan, tembak ya. Dia tembak je, rusa tu lari, belakang tu kawan yang gaduh dengan dia. Wah, kena. Allahu Akbar. Memang tak nak bunuh kawan tu, nak bunuh rusa. Tapi rusa tu lari, kena orang kawan belakang tu. Ini bunuh secara tidak sengaja. Okey. Kemudian yang satu lagi ialah apa dia? Bunuh secara sengaja, tidak sengaja, dan syibhul amd, iaitu separa ataupun apa bahasa kita, seolah-olah sengaja. Okey, bunuh dengan seolah-olah sengaja. Maksudnya sekarang ni dia gaduh dengan kawan tu tanpa niat. Dia tumbuk kan. Okey, jatuh, mati. Adakah tumbuk merupakan alat untuk membunuh ataupun cara untuk membunuh? Tak ada pun. Betul tak? Okey, dengan satu lagi, dia ambil kayu ataupun batang golf tu dia ambil, dia pukul. Adakah batang golf apa dia? Alat untuk membunuh? Kita kata boleh jadi. Itu kat situ dia pukul dengan sesuatu yang boleh menyebabkan, pada umumnya boleh menyebabkan kematian. Okey, maka situ dia jadi seperti sengaja. Okey, dia tak ada niat tapi seperti sengaja. Dia hukum dia lain-lain lah yang tu. Tak apalah. Itu sekadar yang saya ingat. Mungkin ada lagi bahagian-bahagian lain. Sekarang ni diletakkan khata', silap dan juga sengaja. Dan hukumnya berbeza-beza. Okey, tapi tetap kena hukum. Tetap kena hukum. Kemudian yang dibezakan satu lagi ialah dari sudut dosa. Kan, dosa tak sama. Orang yang bunuh secara tidak sengaja sama tak dengan dengan orang yang bunuh secara sengaja? Tak sama. Okey. Hukum dunia pun lain, hukum akhirat pun lain juga. Okey. Selesai, ini contoh sahajalah kan. Mungkin benda-benda lain pun boleh dimasukkan di sini. Okey. Selesai contoh tersebut. Kalau kita dah faham, teruskan. Justru sesiapa yang menghapuskan harta orang lain atau hak orang lain. Dah faham dah kan sekarang ni, harta dengan hak. Okey. Dia hapuskan hak orang lain ataupun harta orang lain, atau mana? Sama ada secara langsung, maknanya dia sendiri yang buat, ataupun menjadi punca. Dia tak buat tapi dia menjadi mastermind. Dia punca. Mungkin bukan mastermind pun kan, tapi dia bersubahat sekali. Dia bukan yang pergi
pukul orang tu ataupun tembak orang tu, dia adalah orang yang kata nak tembak dia, tembak waktu sekian-sekian, contohlah kan, dia bagi pandangan apa semua, itu adalah menjadi punca, maka dia dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Arab dhamin. Okey, dia dipertanggungjawabkan, dia kena tanggung benda tu, walaupun hukum dia berbeza. Hukum dia berbeza. Okey, di antara punca-punca, faham tak yang tu? Siapa yang hapuskan harta orang lain, okay, contohnya adalah 5 orang ni meeting untuk pecahkan kereta, yang pergi kan upah ke kan, saya tak pergi, saya tak tu, tapi dia bagi upah, boleh, itu satu contoh yang bagus. Okay, dia menjadi punca. Kawan yang seorang lagi tu dia pecahkan dia, okay? Jadi hukum dia tak sama, tapi tetap kena hukum. Di antara punca-punca yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, iaitu dhaman. Dhaman ni masdar dia lah. Dhamin, orang yang bertanggungjawab ataupun dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban adalah dhaman. Okay, antara puncanya adalah kerosakan yang dibuat oleh binatang ternakan. Dia tak rosakkan tanaman orang, tapi yang rosakkan tanaman orang ialah lembu dia. Okay? Lembu dia ni siapa yang uruskan? Dia lah yang uruskan. Okay? Di mana, yang mana dia keluarkan pada waktu malam atau siang, berdekatan dengan benda yang dirosakkan. Tak kira lah waktu malam, waktu siang tu dia tak adalah nak khususkan waktu tu, tapi nak cerita kalau dia ada binatang, okay, dan binatang tu tidak dijaga, sedangkan binatang itu adalah di bawah urusan dia, ataupun di bawah apa? Di bawah bawah milik dia, pemeliharaan dia. Okay, dia lepaskan. Binatang tu rosakkan orang punya. Okay, siapa yang kena hukum kat sini? Takkan nak watan binatang tu, kan? Nak watan siapa? Kalau kena watan lah, watan kena hukum tuan binatang tersebut. Kenapa tak jaga? Okay, kita parking kereta dekat bukit, kita parking, lepas tu dia taklah bukit sangat, cerita lah bukit gitu. Parking di sini, tak letak handbrake dengan gear neutral, kan? Kereta tu jatuh, langgar satu kedai, rosak kedai tu. Boleh tak kita kata hukumlah kereta tu, kena hukum saya? Boleh? Tak boleh kan? Kena hukum tuan kereta tersebut. Okey? Atau dia membiarkan haiwannya yang sering menyakiti orang ramai. Haiwan dia tu, dia tahu dah, lembu dia jenis lembu yang sensitif sikit. Kan? Dia tengok warna merah ke warna apa, dia memang suka nak kacau orang. Okey, kalau dah tahu lembu tu macam tu, maka kena jaga lebih sikit. Okey? Di pasar dan jalan jalan mereka. Okey? Maknanya kalau binatang tu dibiarkan, dia akan rosakkan. Maka dia adalah sengaja dan dia dipertanggungjawabkan. Hukum dia ialah dia orang yang sengaja, kerana dia merupakan punca kepada perkara tersebut. Okey? Termasuk dalam perbincangan ini. Okey, saya rasa sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di membawa contoh-contoh untuk kita faham, dan lepas tu kita boleh aplikasikan, applykan dalam kehidupan kita. Contoh-contoh lain yang banyak kan. Muhrim yang membunuh binatang buruan. Muhrim maksudnya orang yang pakai ihram. Okey. Dia bunuh binatang buruan. Okey. Sama ada sengaja maupun silap. Okey, ini termasuk dalam kaedah ini, iaitu kerosakan dan penghapusan. Dia merosakkan nyawa binatang tu. Kan, mana dia bunuhlah binatang tu. Kan, dia menghapuskan nyawa binatang tu. Dia dalam keadaan muhrim, sama ada sengaja ataupun silap, dia dikenakan hukuman ganti, iaitu jaza. Okey. Di sisi jumhur ulama, termasuk para imam yang 4. Okey, di sisi jumhur ulama, termasuk para imam yang 4, iaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Dia dikenakan ganti. Maknanya dia kena ada hukuman lah. Okey. Sebahagian ulama mazhab itu berpendapat bahawa hukuman ganti itu khas untuk muhrim yang membunuhnya secara sengaja. Okey. Maknanya ada khilaf dalam perkara ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di bawah ini, iaitu waman qatalahu minkum muta'ammidan
fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Okey, cuba buka sekejap surah Al-Maidah. Okey, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan bunuh binatang buruan dalam keadaan kamu hurum, iaitu berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammida, sesiapa yang membunuhnya dalam keadaan sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya, maknanya hukuman ganti dia tu, dia kena gantikan hukuman balasnya ialah seperti apa yang dia bunuh, tetapi di kalangan an-na'am, di kalangan binatang binatang ternakan. Dia kena gantikan, tapi bukannya dia gantikan dengan benda yang sama. Dia gantikan di kalangan disembelih binatang apa? Ternakan. Okey, yang disampaikan selepas itu kepada Kaabah. Maknanya bukan sembelih untuk Kaabah, tapi disembelih dan dihantar ke mana? Ke Mekah. Dibagikan kepada fuqara dan masakin yang duduk di Mekah. Okey. Ataupun kafarah, kan, hadian balighal Kaabah, atau kafaratun ta'amu masakin, ataupun kalau tak boleh yang tu, dia bagi makan kepada orang-orang miskin, atau adlu zalika, ataupun dia buat benda yang menandinginya dengan berpuasa. Maknanya kalau seekor tu kena puasa 5, dia dah menyebabkan 2 binatang mati, kena puasa 10 hari. Itu kena ulama yang akan, ataupun mahkamah yang akan tentukan, liyazuqa wabala amri. Okey. Daripada ayat ini boleh baca sampai habis, kita faham muta'ammidan, siapa yang sengaja, dia kena ganti. Okey, maknanya siapa yang tak sengaja tak kena ganti, kan? Okey. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan pendapat ini merupakan sebutan yang jelas, sarih, maknanya ambilan yang jelas daripada ayat ini, pendapat yang kedua. Dan pendapat ini lebih tepat, jelas sekali ditulis, pendapat yang kedua lebih tepat. Okey, dan beliau mengatakan perbezaan antaranya dan harta-harta manusia, antara perbezaan antara binatang buruan yang ditembak oleh muhrim, kan, ataupun dibunuh oleh muhrim, orang yang berihram, dengan hak manusia ialah apa? Hak dalam perbuatan muhrim membunuh binatang buruan adalah milik Allah. Okay, binatang buruan ni siapa punya? Ni kenapa tidak dibenarkan muhrim membunuh binatang buruan? Kenapa? Ada sebab tak? Yang sebab yang nyata kita kenapa? Allah suruh memang betul, tapi ada sebab tak? Jadi kalau tak boleh tembak lembu orang, kenapa? Lembu orang tak boleh, maknanya tak boleh sembelih lah. Kenapa? Kerana hak orang. Kita tak ambil lagi hak tu, tak bayar, tak apa semua, dia tak bagi kat kita pun, kita nak sembelih, boleh tak? Okey? Tak boleh. Okey. Tapi kalau binatang buruan ni, ada orang punya tak? Tak ada orang punya. Allah memang Allah punya, kan? Tapi Allah tak bagi. Bila Allah tak bagi, langgar, maksudnya melanggar hak Allah. Ya, itu nak bezakan di sini antara perbuatan muhrim membunuh binatang buruan, okey, dengan perbuatan muhrim merosakkan harta manusia. Okey. Adalah milik Allah dan dosa tertakluk kepada tujuan. Okay, jadi kalau tujuan dia memang nak sengaja memburu, dia muhrim, maka dia kena buat. Tapi kalau dia tak sengaja, tak kena buat. Okay, maka begitu jugalah dengan hukuman ganti, iaitu jaza. Maknanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di cerita kat sini, mengikut jumhur, sengaja atau tak sengaja kena. Okay, tapi mengikut sebahagian ulama' mazhab yang 4 itu juga, sebahagian ulama'nya ada khilaf kat situ. Okay, mengatakan apa? Tak perlu. Okay, dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan itu lebih tepat lagi. Tak apalah, yang pentingnya sekarang ni dia nak ceritakan bahawa kalau mengikut jumhur, sama ada sengaja atau tak sengaja, tetap kena bagi, kena ganti. Kita terdapat satu asar Umar radhiyallahu anhu. Dia buat apa Ada ular, kalau tak silap saya, dia gerakkan ular tu jalan ke tempat lain dan makan
burung merpati. Dekat mana? Dekat dalam Mekah, dekat Masjid Haram lah. Okey. Jadi dia adalah apa? Punca, kan? So dia pergi ke mahkamah dan di situ, kat sini kan disebut fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum, yang akan dihukumkan. Hukuman ini ditentukan oleh siapa? Dua orang yang adil. Jadi bila dia tanya, mereka jawab kena sembelih kambing kalau tak silap. Okey. Maknanya kita fikir takkan. Kalau kita lah kan, kita kata apa? Sembelih ayam lah kan. Tak tak kan? Merpati ayam lah. Tak, dia jawapannya tu kalau tak silap saya bukan, dia memang bukan ayam lah, sama ada kambing ataupun lembu yang dia kena gantikan. Okey. So benda tu dia bukan mengikut logik akal kita, yang maknanya binatang yang terbang kita pun balas dengan hukuman ganti dia binatang terbang. Tak, bukan yang itu. Okey. Baik, saya rasa itulah kaedah yang ke-13. Tetap kerosakan dan penghapusan itu mesti mendapat pembelaan. Itulah maksudnya lebih kurang. Ada apa-apa nak tanya ke? Kalau untuk dia pelihara anjing, anjing tu berjaga rumah dia, dan orang masuk, anjing tu dah Anjing tu serang lah. serang rumah tu, tuan dia salah tak? Tuan dia salah ataupun tidak, zahirnya insya-Allah tak salah. Pasal apa? Pasal orang tu masuk bukan kawasan dia. Kita nak masuk kawasan orang sebenarnya kena dengan izin lah. Okay? Dan biasanya anjing ni boleh nampak kot kan, orang tahulah. Dan biasanya orang pun letak tanda ada anjing dan sebagainya kan. CCTV pun orang letak tanda, takkan anjing orang tak letak kan. Jadi kalau langgar dalam tempat dia lebih berhak. Okay. Ada soalan lain? Pasal harta yang meninggal dunia, dia kena bayar. Kalau ikut syarak memang tak boleh lah. Tapi kalau ikut undang-undang, benda tu dipaksa juga. Kalau ikut agama bukan tak boleh, tapi tidak wajib. Boleh, tapi tak wajib. Okay? So kita kena bezakan antara boleh dengan wajib. Dibenarkan ke tak dibenarkan? Dibenarkan, tak ada masalah. Contohlah kan, contoh kalau suami tu dia kena bagi nafkah, tapi isteri tu kata tak apalah kan, tak payah beli, saya belikan. Boleh ke tak boleh? Dia kata tak boleh, haram. Kalau kata itu tak, dia boleh kan. Dia boleh tapi tak wajib. So suami tak boleh kata disebabkan gaji saya ni sikit kan, gaji awak tu banyak kan, jadi menjadi wajib ke atas awak untuk untuk kan, untuk bagi saya sekarang ni. Tak ada. Okay? Tapi dia boleh cabut bahawa siapa yang buat begini dapat pahala. Dia bagi galakkan pada isteri dia, tak apalah kan. Kena pandai lah kan nak galakkan macam mana. Tapi kalau undang-undang, wallahu alam, kalau undang-undangnya begitu, dalam undang-undang ni biasanya kalau ada undang-undang yang menyalahi kan, dan kita tak mampu untuk nak lawan, okey, di situlah wujudnya apa dia panggil hari kiamat. Bukan, di situlah wujudnya hari kiamat, betul tak? Ini hak kita tapi kita dikalahkan oleh undang-undang. Contohlah kan, contoh sekarang ni, hak kita, tanah kita diambil, kemudian pergi mahkamah, kalah kerana apa? Hujah siapa? Peguam kita, peguam yang bagus grade contoh kan, itu yang kita mampu nak bayar. Peguam yang dah berurusan dengan hal tanah ni, dia tak payah, dia tanya je, tanya sikit-sikit dia dah boleh nak apa, nak berhujah kat situ. Dah biasa dengan benda tu. Saya pun pernah jumpa lah peguam-peguam yang memang mengatakan masalah asasi ialah yang teknikal. Peguam dakwa kan, bila tak cukup bukti, tak cukup tak mantap dalam
isu-isu yang teknikal ni, maka peguam bela biasanya akan dapat melepaskan dia panggil ya, anak guam dia. Apa dia panggil? Dia punya benda tahap kataan tu agaknya lah kan. Orang yang hire dia lah, ataupun yang jadikan dia peguam tu. Dan dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu salah. Tapi disebabkan teknikal dia tak betul, maka dia boleh lepaskan dia panggil apa? Bukan anak guam dia. Anak guam kan, dia boleh lepaskan anak guam dia atas sebab-sebab yang teknikal. Okey, adakah dengan itu, bila dah lepas tu, depan Allah dia lepas? Ya ke tak? Tak lepas. Kalau dia buat salah, dia lepas kat sini, depan Allah tak lepas lagi. Maknanya pihak satu lagi boleh tuntut depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sebutkan, maksud hadis itu ialah aku memberi hukum berdasarkan kepada hujah yang diberikan. Sesiapa yang mengambil hak orang lain berdasarkan pada hukumanku, maka sesungguhnya dia mengambil secebis daripada api neraka. Pasal hakim memang dia tak boleh hukum dalam hati orang tu, dia kena tengok kan. Dia tak ada scanning gitu, screening ataupun dia scan orang tu kan, tengok gini, dia ni betul kan, tengok yang ni pula tak betul. Daripada awal lagi kan. Ya, hakim memang yang pernah kita jumpa, ada di antara mereka yang dia tak lama, dia memang nak berhenti jadi hakim daripada jadi hakim. Kenapa? Pasal apa? Tension. Masuk dua orang ni kan, dia tengok ni, aku rasa dia ni baik, dia ni jahat. Jadi dia nak hukum tu, dia jadi tension. Apatah lagi kalau hukum yang bila ketuk tu, salah seorang akan mati. Saya pernah jumpa lah seorang tu kan, dia kata memang walaupun katalah gaji besar apa semua, tapi susah, dia kata susah. Dia kadang-kadang dalam tidur tu terbayang-bayang yang dia silap memberi hukum. Okay? So bukan senang lah. Jadi kat situ jawapan saya ialah, kalau ada undang-undang yang membenarkan ataupun memenangkan orang yang tidak benar, yang tak sepatutnya menang, okay, maka dia boleh buat salah satu daripada dua lah. Satu, dia bolehlah, mahkamah kan dia banyak peringkat, dia bolehlah pergi untuk dapatkan hak dia kembali, okay, ataupun kalau dia tak nak buat yang tu, dia boleh tuntutlah di hari kiamat nanti. Ataupun yang ketiga, yang lebih baik ialah dia maafkan. Kalau dia maafkan ni, kalau dia betul-betul iman dia tinggi, insya-Allah banyak pahala, lagi banyak daripada kalau dia tuntut akhirat nanti pun. Okay, tapi saya tahulah susah nak buat tu kan. Susah kan, kita hak kita diambil apa semua, memang susah. Tapi begitulah pahala yang banyak itu biasanya dapat dengan benda-benda yang susah kan. Inna ajraki ala qadri nasabiki. Dalam satu tempat yang lain, Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan haji kan, pahala kamu adalah berdasarkan kepada kepenatan yang kamu dapati, daripada membuat haji kan. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Dan satu hadis lain yang umum, sesungguhnya kehebatan jaza', iaitu pahala, adalah bergantung kepada 'idhamil bala, kehebatan ujian. Faham maksud saya? Ada seorang tu, 1 ekar dia ambil, itulah satu-satunya tanah yang dia ada. Seorang lagi 1 ekar dia ambil, dia ada 100 ekar lagi. Tak apalah kau nak ambil tu, ambil, aku ada lain yang kau tak tahu tu banyak lagi sebenarnya. Tak ada masalah lah kalau nak ambil yang ni pun. Sama tak dua ni? Dia punya balak dia tu sama tak? Ujian yang menimpa dua-dua ni sama tak? Yang dirasai? Tak sama. Betul? Okey? Jadi sama tak pahalanya? Tak sama. Kesabaran dia tak sama. Okey? Itu yang kita boleh sebut lah. Okay, wallahu a'lam. Ada setengah ulama mengatakan kalau mahkamah yang bukan syariah tak boleh masuk kan. Okay. Pusaka tu lah untuk dia gunakan pembiayaan. Okey. Dan hutang suami tu banyak. Yang mana yang hutang? habiskan
Dia kalau ikut dalam sistem Islam, dalam sistem Islam ni, semoga sistem Islam tu dipraktikkan lah. Hutang ni dia akan diselesaikan. Okay, dan kalaupun keluarga tu akan menjadi miskin disebabkan harta tu atau pusaka tu telah digunakan untuk melangsaikan hutang tersebut, sebenarnya masih banyak lagi benda-benda lain yang boleh membantu dia dalam sistem Islam. Contohnya, kita bercontohlah kan, dalam zaman Umar radhiyallahu anhu, adanya satu benda yang disebut sebagai tak ingat namanya, tapi maksudnya ialah satu pemberian daripada kerajaan cukup untuk setahun. Faham tak? Banyak orang yang tak ada benda ni, dia pergi kat kerajaan dan dia akan bagi dia setahun. Sebab tu ada seorang perempuan ni, dia pergi kan, dia ada anak dia kecil lagi, anak dia tak anak dia masih menyusu lagi. Kalau anak menyusu kan, dia dikira sebagai satu je, dia dapat untuk satu je, dapat untuk dia lah, pasal anak menyusu kan, dia tak perlu nak buat benda lain, susu, selesai. Tapi dia pergi dalam keadaan merasakan bahawa saraan untuk setahun untuk seorang bersama dengan dia, untuk dia bersama anak yang dia susukan tu tak cukup. Jadi dia buat apa? Bila pergi jumpa dengan Umar, dia bagi anak dia pegang roti kan. Jadi bila benda tu sampai kepada Umar tambah lagi. Maknanya baru Umar tahu lepas tu bahawa saraan yang diberikan tak cukup. Dia mungkin dia letak satu benda yang memang mencukupi lah, tapi kadang-kadang benda tu akan banyak naik harga apa dan sebagainya. Jadi tak cukup, maka dicukupkan kembali. Mana nak ceritakan apa dia? Takkan ada orang yang apa? Yang cari makanan dekat tong sampah. Tak ada. Pasal apa? Pasal kerajaan Islam dah bagilah. Nampak tak? Sistem Baitul Mal tu memang cukup cantik. Okay? Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat itu perlu diberikan kepada orang miskin, fakir miskin, sehingga dia jadi kaya. Okay? Bukannya sekali datang bagilah RM50 kan, sebulan lagi RM50. RM50 untuk sebulan. Apa dia boleh buat agaknya kan? 100 ke 200 ke kan, dia bagi tu kan pada kadar yang boleh menjadikan dia kaya, tak perlu minta daripada orang lain. Itu yang sepatutnya. Ya, dan bila dibuat begitu, sebenarnya makin ramai lagi orang yang akan memberi zakat kepada pihak tersebut yang memberikan zakat tu. Ya. So itulah kan, kalau di kadang-kadang nak sebut lebih-lebih pun susah juga kan. So kita doakanlah supaya benda ni dapat di-upgradekan daripada sistem yang sedia ada tu kepada sistem. Kadang-kadang masalahnya ialah dari sudut pengagihan kan. Okay? Kita boleh maklumkan. Saya rasa sekarang ni pun kalau dari sudut pusat pungutan zakat pusat zakat kan, kita boleh maklumkan pada dia siapa yang perlu, siapa yang ni. Okay? Khususnya kalau kat KL ni pusat pungutan zakat wilayah kan, dia dah keluarkan, dah ada nombor telefon apa semua. Sebab kalau kita nampak ada satu keluarga yang perlu, kita kena boleh maklumkan. Okay, dan kalau kita rasa ini cadangan saya lah kan, kalau kita rasa apa yang diberikan itu tak cukup, kita boleh bagi cadangan. Tapi kalau kita semua senyap je kan, dia pun katalah dia bagi 500, dan kita yang duduk dekat tempat tu merasakan paling kurang kena bagi 1000. Okay, dengan anak dia berapa orang, 5 orang, 4 orang apa semua. Okay, kita boleh bagi cadangan. Kalau bagi seorang bagi cadangan, kadang-kadang bila seorang bagi cadangan, seorang ni dia lebih-lebih kot. Mungkin kan kita sebagai bos pun kadang-kadang kalau kita dapat aduan, betul tak? Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi kalau yang bagi cadangan tu pihak yang berbeza-beza, dia dah jadi macam seolah-olah satu tuntutan. Orang minta benda tu, dia akan fikirkan dengan lebih serius. Okay? Jawapannya orang lain pun nak bagi juga kan, nak bagi orang lain juga. Dia ada rezeki tu. Itu jawapan yang tidak logik lah. Kalau ada jawapan tu lah, itu jawapan yang tidak logik. Kerana pihak yang wajib memberi sebenarnya antaranya ialah zakat tu lah. Dan asnaf dia memang 8 tu, antaranya ialah fuqara masakin. Dan Umar radhiyallahu anhu dia cari
Dia kata aku takkan berada dalam kepanasan, keselesaan lah, kan. Okay, musim sejuk kan, dia pastikan dia orang semua dapat selimut. Aku tak pakai selimut ni. Selagi kau balik, kau tak balik beritahu aku dah bagi semua, aku tak pakai. Duduk gigil. Okay, dia suruh Amil dia pergi cari, bagi semua. Okay, bukannya dia kata okay, siapa nak datang, tak, dia pergi. Okay, so tak apalah, yang pentingnya kita doakan yang pertama. Dan kalau sesiapa yang boleh jumpa kan, jumpa dan bagi cadangan. Dia tak terima, pihak tersebut tak terima, itu cerita lain. Dan kalau kita boleh bagi pun kita bagilah, tak apa lah. Okay. Dosa tak? Tak payah, tak langsai sepenuhnya itu, dan dia guna dosa tak? Haram. Kalau ikut pembahagian asal, berdosa lah. Pembahagian asal tu kena hutang dulu kan. Okay, barulah dapat bahagian dia. Tetapi kalau dia buat atas dasar memang darurat kan, itu ada hukum lain. Okay, maksudnya katakanlah kan, dia buat tu atas dasar kalau dia tak buat gitu, tak ada orang tahu hal dia kan, dia nak pergi pun ada masalah kan. Kalau dia tak buat gitu, maka anak-anak dia akan masalah keguluran dan sebagainya, tak ada pakaian apa semua. So dia buat gitu atas dasar terpaksa. Itu insya-Allah dimaafkan. Okay. Kadang-kadang benda tu dia bukan, macam mana nak sebut hukum fiqh ni, dia satu benda yang fleksibel. Dia bukan satu benda yang 1 campur 1 ataupun 5 itu ialah kan 5, contoh 5 kan. Matematik saya ni out sikit tapi tak apalah kan. 5 ni dia ada banyak cara kan nak campur kan, nak dapat 5 tu. Betul? 1 campur 4, 2 campur 3 kan. 5 terus pun boleh juga kan. 5 ialah 5 lah, betul tak? Okay? Ataupun macam-macam lah nak dapatkan 5 tu. Jadi kalau kita kata 5 ialah 1 campur 1 campur 5 ialah 3 campur 2. Lain daripada tu, kalau campuran lain bukan 5. Boleh tak? Tak boleh. Ya, begitu juga dalam fiqh ni, hukum dia ialah macam ni, kedua, ketiga. Contohlah macam siapa yang mendekati isterinya, jima' isterinya pada siang Ramadan. Okey. Dia kena buat apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan atau membebaskan hamba. Kan? Apa dia punya tu? Puasa 2 bulan berturut-turut ataupun membebaskan hamba berapa orang? Tak apalah, cek. Okay, dan ataupun memberi makan kepada orang miskin. Okey. Saya tengok hadis tu macam mana berlaku. Datang seorang tu, dia kata dia buat sekian-sekian. Okey, Nabi kata puasalah 2 bulan berturut-turut. So dia kata apa? Puasa tu lah yang menyebabkan saya jadi gini. Okey, maknanya dia tak boleh yang tu. Tak boleh. Okey. Boleh tak bebaskan? Tak boleh, pasal tak ada duit. Okay, tunggu dulu. Tunggu. Bila orang bagi hadiah kepada Nabi SAW, izqin minat tamr, satu, dia panggil apa, satu tandan kurma lah. Kan dia kata panggil, mana tadi orang tu? Okay, bawa ni, bagikan pada orang miskin. So dia kata apa? Wahai Rasulullah, Madinah ni yang paling miskin saya. Di Madinah paling miskin saya. Maksudnya apa? Takkan saya nak bagi orang lain. Kalau kita jadi hakim kat situ, kita kata apa? Kita tak kata kita bagi dia melampas biji kan. Kata kau ni dah lah, ni tak boleh, ni pula kan. Okay? So dia kata, Nabi senyum, dan Nabi kata at'imhu ahlak. Okay, tak apalah, bagi makan kat keluarga kau. Selesai. Maknanya apa? Dia hukum betul, tapi sudut kemanusiaan mengatasi hukum tu. Ini satu benda yang perlu dijelaskan dalam sistem mahkamah, bahkan dalam sistem hukum dalam Islam. Kebanyakan orang dia bila bab hukumnya dia strict kan, dia memang kena strict buat hukum ni. Tapi kalau ada unsur kemanusiaan yang boleh masuk. Contoh yang kedua, sahabat yang berzina mengaku dan dia telah pun berkahwin, muhsan, kena buat apa? Kena rejam.
Rejam punya rejam, dia lari. Kan? Bila lari tu, sahabat kejar, baling-baling. Itu tak jadi juga. Ada seorang sahabat ni, dia ambil tulang unta, kan, dia baling macam bumerang, kan, dia baling, kena, jatuh, mati. Okay, balik baru lepas tu cerita pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami buat begini-gini." Dia lari dan kami kejar apa semua sampai dia mati. Nabi kata apa? "Halla taraktumu." Kenapa tidak biarkan dia? Tadi dah suruh rejam, bila lari tu Nabi kata kenapa tak biarkan. Maksudnya kalau Nabi ada kat situ, kan, Nabi kat situ dan dia lari, Nabi akan kata apa? Biarkan. Tapi disebabkan Nabi tak ada kat situ, mungkin ada urusan lain, sahabat punya ijtihad, dan Nabi suruh buat gitu, rejamlah sampai mati. Lari terkejar. Cuba bayangkan orang direjam batu kecil-kecil nak balik orang yang lari. Jenuh lah, kan. Jadi sebab tu seorang sahabat ni kata, buang masa macam ni. Kalau ambil satu tu, dia sharpshooter agaknya, kan, bumerang, agak kena mati. Tapi Nabi kata apa? "Halla taraktumu." Kenapa kamu tidak tinggalkan dia, tak biarkan dia? Jadi ulama kita bincang, kenapa jadi macam tu? Kerana sudut kemanusiaan, kan. Sebab tu kaedah yang keluar daripada situ ialah kaedah yang keluar daripada kata-kata Nabi ini, kenapa kamu tidak tinggalkan dia, ialah sekiranya ada sesuatu yang menunjukkan dia telah tarik balik apa dia? Dia punya pengakuan, maka dia ambil yang tu. Bukannya semalam kau dah mengaku zina, hari ni kau tarik balik. Mana boleh? Kita yang semalam. Tak. Dia semalam dia mengaku, hari ni datang balik. Tarik balik. Tak apa, pergi. Selesai. Tak payah tanya balik, kenapa tarik balik? Siapa suruh tarik? Tak ada. Nampak tak? Sudut kemanusiaan tu dia lebih lagi. Sebab tu bila nak jawab soalan-soalan ni, kadang-kadang dia jadi gitulah, kan. Kita nak jawab ni, kita kena tengok kenapa perempuan tu buat macam tu. Kenapa si isteri yang kematian suami dia tu, kenapa dia ambil juga duit tu? Kalau dia tahulah sebenarnya hutang, kena buatkan hutang dulu apa semua, okay, dia selesaikan jenazah, lepas tu dia ambil bahagian dia terus. Okay? Sedangkan hutang tu sebenarnya pun dah kalau bayar pun tak habis lagi. Okay? Di situ masih lagi ada, kalau nak kata dia tu berdosa, kena tengok banyak sudut. Termasuklah sudut-sudut yang kadang-kadang kita tak tahu. Okay? Secara umumnya keluarlah satu-satu kenyataan bahawa begini. Tetapi sekiranya dia buat dalam keadaan darurat, maka dia tak berdosa. Okay? Tak nak balik ke apa? Soalan terakhir. Pasal akad jual beli ni, Ustaz. Ustaz kata empat mengatakan setengah pendapat kata kena lafazkan, setengah pendapat kata tak payah melafazkan. Cukup redha. Mana yang lebih pendapat yang rajih? Mana yang rajih insya-Allah ialah cukup dengan keredaan. Okey. Contohlah macam kat Malaysia ni, kita memang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam setengah benda tu tak berlaku pun. Kan contohnya bila kita beli air tu, kan. Kalau maknanya cuba bayangkan ya, kalau tak ada lafaz aku jual aku beli, sah tak air tu? Maknanya halal tak? Tak halal lah, tak sah. Bila tak sah tak halal nak minum. Tapi kita bubuh je, tak ada masalah pun. Pula pasal dah redha dah, kan. Orang yang letak tu pun dia memang redha. Siapa masukkan duit dia ambil, memang dah aku jual untuk dia. Betul tak? Sepuluh tak ada bila tet aku jual, kan. Lepas kita tengok tet aku beli, tak ada, tak payah tu. Okay, dia dah ada redha tu pun dah cukup dah. Okay, insya-Allah itu pendapat yang lebih kuat lagi lah. Okay, tadi kita baca sikit lah sebagai tambahan last sekali. Kaedah yang ke-12 tu minta maaf, kaedah yang ke-13 ialah kerosakan perlu kepada pertanggungjawaban, akan dipertanggungjawabkan. Tapi kaedah yang ke-14 pula mengatakan kerosakan sekiranya pada orang yang beramanah, maka dia tidak akan dipertanggungjawabkan. So saya nak sebutkan benda tu supaya kita bila keluar nanti kita faham dia ada negatif dan positif. La ilaha illallah, kan. Tadi kita akan faham semua orang kena apa? Kena tanggung, kan. Tapi kita akan tengok pula nanti ada, kalau orang tu dia tidak bersalah, maka dia tidak dipertanggungjawabkan kalau benda tu rosak semasa dia jaga. Okey.
So tak apa, itu sebagai apa dia panggil lah, kalau dalam drama tu apa, edisi apa, episod akan datang macam itulah insya-Allah. Okey. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala